Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Apa khabar? Salam. Hari ni hari Isnin kan? Salam Isnin. Okay, saya harap anda semua dalam keadaan yang baik-baik dan sihat-sihat sahaja insyaAllah. Okay, dan kita pun hari ni merupakan hari yang terakhir kan? Semua kemungkinan akan stay dekat rumah. Okay, jadi insyaAllah semoga kita dapat jaga diri kita baik-baik, jaga family baik-baik, okay? Alright, sekejap Okay, Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, hari ni hari last kita live dekat office. Sebab lepas ni kita dah takkan ada di office. Tapi jangan risau, kita punya live akan masih terus berlangsung. Okay, live kita akan masih ada, perkongsian ilmu kita akan tetap ada. Jangan risau, InsyaAllah. Semoga masa lapang anda waktu PKP anda, apa orang kata, waktu lapang anda masa PKP ni anda manfaatkan, tambahkan ilmu sebanyak mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan orang kata masa kita tu, setiap masa kita tu diisi dengan pahala lah. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, jadi untuk anda yang baru masuk, kita pun baru nak mula live. Okay, anda bolehlah share link IG ni dengan kawan-kawan melalui DM dan sebagainya. Okay, dan anda di TikTok pun boleh juga share link live ni. Semoga apa yang kita akan kongsikan, kisah Nabi petang ni, bermanfaat untuk anda. Anda rasa seronok, boleh dapat pengajaran darinya. Okay, okay, baik. Macam biasa sebelum saya mulakan, saya akan ingatkan kepada anda banyak kali. Saya nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube kita, YouTube channel kita. Anda boleh pergi sekarang ke YouTube. Anda boleh cari channel Ar-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, anda boleh pergi ke YouTube sekarang, boleh find out apa lagi lah video yang Datin upload kan. Selain daripada 360, ada lagi video-video Datin memasak dan sebagainya. Mungkin di IG anda tengok hanyalah teaser, tapi dekat YouTube kita ada lagi sambungan. InsyaAllah semoga terhibur lah kan untuk anda. Okay, hi, I'm from Malaysia. Okay, so dekat kita ada juga live dekat TikTok. Okay, untuk siapa-siapa yang aktif kat TikTok, anda boleh pula pergi ke TikTok juga. Kan? Thank you. Okay, so apa lagi? Saya dah ingatkan kepada anda tentang YouTube. Okay, sekarang kita nak ingatkan ke anda kepada FB page. Okay, untuk anda yang belum lagi follow FB page kita, anda kena juga follow FB page kita. Sebab apa? Sana pun kita ada update, insyaAllah ada live Datin, anda boleh pergi tengok kat sana. Okay, tapi saya tahu kebanyakan daripada anda memang senang dengan penggunaan IG. Jadi tak payah sama mana-mana, ikut kesenangan anda. Hai, Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Masita. Tengok Kak Masita, ajak Kak Masita. Yes, I'm Muslim. Okay, Kak Masita pula Kak Mazlina. Okay, jadi Kak Mazlina pun ada kat sini. Kita punya dropship untuk anda yang rasa macam time PKP ni pasti ada yang agak orang kata kita kena bantulah kan. Kalau ada orang berniaga tu kita bantulah. Okay, macam Kak Mazlina ni pun sambil-sambil dia jual juga Quran daripada Ar-Rayyan Hijrah. Jadi Kak Mazlina ni Ar-Rayyan Hijrah Ipoh Mali ni antara master DS kita yang anda boleh pergi untuk beli Quran kita jugalah. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, tak nak berletih panjang, sebab kita pun dah kelang kabut hari ni. Sama-sama Kak Mazlina. Okay, kita pun dah kelang kabut sikit hari ni. Agak busy sebab kita last sikit hari ni di office. Agak banyak kerja untuk kita settlekan. Alright, jadi hari ni kita sambung lagi sikit. Sebab bukan lagi sikit, okay? Sebab lepas ni pun kita akan sambung lagi. Cuma keberadaan kita takkan lagi ada dekat office Ar-Rayyan Hijrah. Okay,
Mungkin anda nanti akan rindu, jadi bolehlah ambil mood dekat office Ryan lagi, dekat showroom kita. Okey, jadi saya nak mulakan perkongsian hari ni. Semua dah bersedia ke nak dengarkan? Semua dah bersedia ke? Assalamualaikum, selamat petang. Okey, tak apa, saya mulakan dulu. Jadi untuk anda yang baru masuk, okey, saya baru nak mula, jangan risau, anda boleh stay dan dengarkan perkongsian petang ni. Ataupun mungkin tak berkesempatan, anda boleh check balik dekat IGTV, okey? Saya mulakan, okey? Tapi sebelum kita mulakan, saya lupa kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Jadi untuk anda yang berkelapangan petang ni, anda boleh dengarkanlah perkongsian hari ni, yang mana kita akan ke topik baharu, ke kisah yang baharu berkenaan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Okey. Jadi siapakah Nabi Ismail alaihissalam? Okey. Untuk anda yang dengarkan perkongsian sebelum ni dari saya, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Jadi siapakah ibunya? Ibunya adalah Siti Hajar, kan? Okey. Isteri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, kan, seorang puteri. Okey, jadi Nabi Ismail ni merupakan anak kepada Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Jangan confuse, okey? Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail. Okey. Jadi kita mulakan kisah daripada hari ini. Jadi setelah Raja Namrud mati kerana diserang oleh seekor nyamuk buta. Kalau anda ingat, saya dikongsikan berkenaan dengan kisah nyamuk buta yang menyerang Raja Namrud. Okey. Jadi beberapa hari, dalam 30 hari tak silap saya, 30 hari 30 malam ke 40 hari 40 malam, tak silap saya. Kalau anda boleh dengar kembali, anda dengar perkongsian saya berkenaan dengan Raja Namrud. Okey, Raja Namrud diserang oleh seekor nyamuk buta, okey, yang menghisap darah dalam kepalanya. Okey. Disebabkan hal tersebut, akhirnya Raja Namrud mati. Okey. Disebabkan itu sahaja. Jadi setelah Raja Namrud ni mati, maka ramailah orang kata masyarakat di Babylon tu, dia orang makin berani untuk mengikuti seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak, mereka ada pemimpin yang berkuasa sebelum ni, iaitu Raja Namrud. Okay, setelah Raja Namrud tak ada, mereka semakin bebaslah untuk mengikuti seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tak semualah masyarakat di kota Babylon yang mengikuti seruan Nabi Ibrahim. Ada sebahagiannya sahaja. Okay. Okey, jadi minta maaf. Okey, dalam perjalanan pulang ke negeri Syam, Nabi Ibrahim alaihissalam berjaya mengislamkan ramai penduduk di setiap kota yang dilalui baginda. Okey, ingatkan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk ke Syam, dan setiap perjalanan tersebut, okey, baginda berhenti di satu tempat, berhenti, lalu baginda makin ramailah orang-orang yang baginda telah islamkan. Okey. Okey, termasuk juga raja-raja di negeri tersebut. Okey, contohnya macam negeri raja di Mesir, okey, yang zalim tersebut. Okey, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dalam negeri Hazayam, dengarkan, negeri Hazayam, raja dan rakyat negeri itu tak suka kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana mereka, okey,
mereka tak suka. Okay? Jadi disebabkan mereka tak mampu nak tentang Nabi Ibrahim AS yang ada pengikut yang sangat banyak ni, okay? Lalu mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Itu cara mereka lah. Okay? Mereka tak menentang, mereka cuma macam mereka tak nak ikut, jadi mereka melarikan diri sebab mereka tak mampu nak tentang dengan orang-orang Nabi Ibrahim AS. Okay? Jadi mana yang tak lari tu, diorang dengan rela hati, diorang ikutlah seruan Nabi Ibrahim AS. Jadi ada sebahagian yang ikut, ada sebahagian yang melarikan diri. Okay? Jadi seterusnya angkatan perang Nabi Ibrahim AS telah masuk ke negeri Syam, dan Nabi Ibrahim AS pun telah masuk dan kembali ke Palestin untuk berjumpa dengan isteri baginda Siti Sarah di Baitul Muqaddis. Okay? Dan ketika Nabi Ibrahim AS dalam perjalanan pulang ke kota Baitul Muqaddis, Siti Sarah merancang untuk menyerahkan hambanya, iaitu Siti Hajar. Okay? Siti Hajar ni siapa? Pemberian daripada Raja Mesir. Ingat kan? Okay, kalau anda dengar perkongsian saya, anda pasti tahu siapakah Siti Hajar. Okay, jadi Siti Sarah nak hadiahkan atau nak serahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim supaya dijadikan isteri. Okay, kerana apa? Kerana Siti Sarah nakkan suami dia gembira. Sebab apa? Selama Siti Sarah berkahwin dengan Nabi Ibrahim, okay, beliau tak dapat untuk melahirkan zuriat buat Nabi Ibrahim. Jadi beliau serahkan Siti Hajar, dan akhirnya Siti Hajar pun boleh mengandung. Okey. Okey. Jadi kalau kita nampak sendiri dalam kisah ni, itu adalah salah satu pengorbanan daripada Siti Sarah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Jadi kerana dia macam ni, Siti Sarah sebenarnya dah kahwin dengan Nabi Ibrahim AS sangatlah lama. Okay, sangat-sangat lama, sampai umur beliau 80 tahun masih tidak mempunyai anak. Okay? Jadi disebabkan itulah Siti Sarah ni sampai rela dan sanggup untuk menyerahkan dia punya hamba, ataupun hamba, tak silap saya, minta maaf sebab saya dah confused dah ni. Okey, menyerahkan Siti Hajar itulah kepada Nabi Ibrahim untuk jadikan isteri, macam itulah. Okey. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS sampai di rumah baginda di Baitul Muqaddis, Siti Sarah menyambut suaminya dengan wajah yang sangat berseri-seri. Okey. Kerana sangat gembira melihat suaminya dah pulang daripada negeri Babylon. Okay, setelah berjuang untuk melawan Raja Namrud tadi. Okay. Setelah beristirahat buat beberapa ketika, mulalah Siti Sarah beritahu berkenaan dengan dia punya niat dan hasrat untuk menyerahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Okay. Jadi Nabi Ibrahim AS pun menerimalah cadangan tersebut dengan hati yang senang. Okey. Jadi ketika berkahwin dengan Siti Hajar, usia Nabi Ibrahim AS telah pun menjangkau umur 85 tahun. Tapi ada sebahagian tafsir mengatakan umur Nabi Ibrahim pada ketika itu adalah 90 tahun. Okey. Jadi selama masa tersebut, Siti Sarah telah berusaha menahan rasa cemburunya. Okey, pastilah seorang perempuan memang akan cemburu bila suaminya berkahwin dengan orang lain, betul tak? Okey. Jadi Siti Sarah nak tak nak, dia nak sangat gembirakan suami dia, jadi tak apalah. Dia kata tak apalah, diserahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim supaya Siti Hajar ni dapat bagi zuriat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Jadi Nabi Ibrahim AS pun bergaullah dengan isterinya Siti Hajar 3 hari dan 3 malam. Tiba-tiba cahaya kenabian pada wajah Nabi Ibrahim AS turun kepada Siti Hajar dan turun kepada kandungan Siti Hajar, iaitu Nabi Ismail AS lah.
Okey. Dan itulah cahaya kenabian Muhammad yang telah turun dari sulbi Nabi Adam, seterusnya ke sulbi Nabi Ibrahim, dan akhirnya kini berada dalam rahim Siti Hajar. Okey. Jadi dengan hilangnya cahaya kenabian Muhammad atau nur Muhammad dari dahi Nabi Ibrahim alaihi salam, serta berpindah pula ke dalam rahim Siti Hajar, bererti benih kenabian sudah pun bertempat di dalam rahim Siti Hajar. Okey, iaitu hamba kepada Siti Sarah. Okey. Jadi perasaan Siti Sarah pada masa tu sangat makin bercambah-cambah rasa cemburunya. Okey, makin bercambah-cambah rasa cemburu Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Sebab apa? Siti Hajar mampu melahirkan zuriat buat Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah Siti Sarah tahu bahawa Siti Hajar mengandungkan anak Nabi Ibrahim alaihi salam, sedangkan dia adalah tuan kepada Siti Hajar, lagi pula Siti Sarah ni seorang puteri, okey, dan isteri pertama kepada Nabi Ibrahim yang telah berpuluh-puluh tahun hidup dengan Nabi Ibrahim ni, tapi masih lagi tak dapat kurniakan zuriat buat Nabi Ibrahim. Okey. Jadi apa yang berlaku? Timbullah perasaan yang sangat-sangat cemburu dalam hati Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Okey. Jadi cemburu tu sangat-sangatlah menyeksakan bagi Siti Sarah. Dia tak dapat lagi nak tahan rasa tersebut. Jadi dia kurangkan sikit rasa cemburu dia dengan melakukan satu perkara. Apakah perkara tersebut? Okey. Dia melakukan sesuatu perkara dengan memakaikan Siti Hajar anting-anting di telinga. Okey, dia menebuk telinga Siti Hajar, dia pakaikan Siti Hajar anting-anting. Okey, jadi dianggapkan perkara tersebut akan mengurangkan rasa cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Siti Hajar. Tapi sebenarnya bila Siti Sarah pakaikan anting-anting tersebut kepada Siti Hajar, sebenarnya perkara tersebut tak menghilangkan langsung atau tak mengurangkan langsung rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Hajar. Okey. Jadi Siti Sarah pun makin rasa cemburulah sebab perkara tersebut tak menjadi, okey, tak berkesan lah. Okey. Jadi kedua kalinya apa yang Siti Sarah lakukan, apa lagi yang Siti Sarah nak lakukan supaya nak buatkan Siti Hajar ni nampak tak cantik, nampak hudo. Okey. Apa yang Siti Sarah lakukan? Dia khatankan pula Siti Hajar. Okey, setelah ditebuk telinga Siti Hajar, dipakaikan anting-anting, tak menjadi, tak nampakkan Siti Hajar hodoh, dia khatankan pula Siti Hajar. Okey. Tetapi masih berlaku perkara yang sama. Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Siti Hajar tak berkurang. Okey, sama je, tak menghuduhkan langsung Siti Hajar tadi. Okey. Sampailah satu tahap usaha Siti Sarah ni dianggap macam tak ada apa-apa lah, macam tak berlaku apa-apa. Okey. Tak mengurangkan pun rasa sayang Nabi Ibrahim terhadap Siti Hajar. Jadi apa yang Siti Sarah lakukan? Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk keluarkan Siti Hajar daripada rumahnya. Okey. Jadi bila dengarkan perkara tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun sangat-sangat terkejut. Okey, Nabi Ibrahim sangat-sangat terkejut. Okey. Maafkan saya. Okey, jadi bila Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut tu, dia fikirlah ke mana pula lah dia nak bawa isterinya dengan anaknya waktu tu. Nak hantar ke mana, sedangkan dia ada satu rumah tu sahaja. Okey, Nabi Ibrahim hanya ada satu rumah tu sahaja. Jadi sampailah datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat Jibril katakan bawalah isterinya Siti Hajar tu bersama anaknya keluar daripada rumah tersebut. Ikutlah kata Siti Sarah. Okey, jadi Nabi Ibrahim pun ikutlah. Sebab apa? Itu adalah perintah daripada Allah. Okey, bila malaikat Jibril datang, itu pastinya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk bawa juga ataupun untuk mengikuti juga perintah
Siti Sarah tu sendiri. Okey. Jadi Nabi Ibrahim pun bawalah Siti Hajar ni keluar dari rumah. Siti Hajar betul lah. Dia bawa keluar Siti Hajar daripada rumah tersebut. Okey. Sambil berjalan-jalan tu dia berfikirlah macam mana lah kan, macam mana anak dia dan isteri dia nak survive nanti sebab tak ada rumah. Okey. Jadi akhirnya sampailah Nabi Ibrahim AS di suatu tanah lapang. Di suatu tanah lapang yang kering kontang, dan itulah sekarang yang kita gelar sekarang adalah di semenanjung tanah Arab Saudi. Okey. Kat situlah. Jadi Nabi Ibrahim AS pun menurunkan isterinya dan anaknya Nabi Ismail untuk ditinggalkan kedua-duanya di situ. Okey, dibawa isteri dan anaknya tu menaiki unta. Okey, dia orang datang ke tempat tersebut, ke kawasan tanah lapang tersebut dengan menaiki unta lah. Okey, jadi setelah menurunkan isterinya di situ bersama anaknya, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada Siti Hajar. Okey. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. Jadi bila dah sampai ke tempat tersebut, Nabi Ibrahim berpesan kepada Siti Hajar, "Wahai Hajar, tinggallah engkau di sini. Aku akan serahkan engkau kepada Allah untuk memelihara dan menjagamu. Janganlah engkau berduka cita. InsyaAllah aku akan datang lagi melihat engkau." Okay. Itu adalah pesanan Nabi Ibrahim AS kepada Siti Hajar. Dan sebahagian ahli tafsir ada mengatakan semasa peristiwa tersebut berlaku, sebenarnya Siti Hajar Nabi Ismail lah masih dalam kandungan Siti Hajar. Bukannya sewaktu tu Siti Hajar dah melahirkan pun Nabi Ismail. Adalah setengah ahli tafsir mengatakan kisah tersebut. Okay. Dan seterusnya Nabi Ibrahim AS kemudian dia pulang balik ke Palestin dengan meninggalkan isterinya yang kedua tersebut, isteri Siti Hajar. Dia tinggalkan isterinya bersama anaknya, okay, yang masih kecil tu, di tengah-tengah Jazirah Arab. Dan Siti Hajar masa tu memang tak tahulah apa yang nak dibuatkan, dengan tak ada rumah, tak ada apa, tanah lapang yang tak ada apa, kosong dan gersang. Okay. Jadi diserahkan kepada Allah sahaja. Siti Hajar serahkan kepada Allah sahaja apa yang nak berlaku. Tak apalah, memang Allah akan tolong nanti. Okay? Allah akan tolong nanti, Allah akan bantu. Okay? Jadi dia pun yakin dengan Allah. Dia biarkan apa yang nak jadi akan jadi. Dan selang waktu berjalan, semua pun dah berlalu, masa pun dah bergerak kan. Okay? Dia jadi macam tertunggu-tunggu kehadiran suaminya, tapi suaminya tak datang-datang juga menjenguknya. Okay? Dan akhirnya Siti Hajar pun sampai satu masa dia mendapati bahawa air ataupun bekalan yang dibawa oleh suaminya untuk dia masa awal-awal mereka sampai tu hampir kehabisan. Okay? Dah kehabisan pun. Okay? Okay, jadi Siti Hajar pun tak dapat minum lagi, tak dapat bersihkan diri dia lagi. Dia tak dapat nak bagi tak dapat nak bagi Nabi Ismail AS makan kan. Okay, melalui susunya. Jadi hal ini menyebabkan Nabi Ismail menangis sebab dahaga. Okay, sebab dahaga. Jadi Siti Hajar pun susah hati. Dia pun mencarilah sesuatu untuk diberi makan kepada anaknya. Okay. Tapi dia tetap percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cubalah mencari ikhtiar sesuatu supaya dapat memberi anaknya makan. Okay. Alright. Kita dah nak masuk pada kisah yang sangat penting ni. Saya harap anda alert dan ambil poin-poin penting dalam kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail AS ni. Yang mana kisah ini berkait dengan satu rukun, yang mana dalam rukun haji. Kalau anda tahu, anda boleh komen kat bawah berkenaan dengan rukun haji apa yang saya akan ceritakan ni, kisah ni. Okay. Okay. Jadi Siti Hajar melihat di satu tempat ni seperti ada air. Okay. Jadi tanpa berlengah, Siti Hajar pun
dia pergilah ke tempat tersebut. Okey, tempat tersebut adalah Bukit Safa. Jadi dia larilah ke arah Bukit Safa tersebut. Sesampainya Siti Hajar di tempat tersebut, rupa-rupanya itu hanyalah Fata Morgana. Okey, Fata Morgana iaitu suatu wap di atas pasir yang kelihatan seperti air ketika cuaca sedang panas terik. Faham kan? Masa tengah cuaca panas, nampak macam ada something yang bergerak tu. Itu kita panggil Fata Morgana. Okey? Bukannya air. Kalau kita sampai ke sana, tiba-tiba sampai, oh tak ada apa-apa. Okey, itu sebenarnya Fata Morgana. Ya betul, sa'i Safa ke Marwah. Okey, jadi dengarkan kisah berkenaan macam mana boleh jadinya rukun haji sa'i ni. Kisahnya bagaimana, permulaannya bagaimana. Okey, kita revise balik. Okey, jadi pertama-tama Siti Hajar pergi ke Bukit Safa, tapi bila sampai ke sana tak ada air. Okey, bila dia toleh sekeliling pula, okey, bila dia toleh, dia nampak di kaki Bukit Marwah, okey, dia nampak perkara yang sama. Dia nampak air. Jadi dia pergilah ke Bukit Marwah. Okey, jadi bila sampai ke sana, perkara yang sama berlaku, itu hanyalah Fata Morgana. Lalu sampailah perkara ni berulang sampai 7 kali. Okey, Siti Hajar sangat-sangatlah tak berputus asa, tetap lagi mencari makanan untuk anaknya. Okey, berulanglah sampai 7 kali. Okey, jadi apa yang berlaku setelah itu? Okey, ketika Siti Hajar berlari ke arah Bukit Safa dan Marwah secara berulang-ulang, Nabi Ismail AS pun terus menangis sambil menolak-nolak tumit kakinya di pasir. Okey, Nabi Ismail tolak kaki dia, tumit kaki dia ke atas pasir. Okey, lalu apa yang berlaku? Tiba-tiba muncullah, terpancarlah sebuah mata air yang sangat jernih. Okey, jadi diangkat batu yang terdapat di lubang air tersebut. Okey, maka keluarlah air daripada lubang tersebut. Okey, lalu Siti Hajar pun cepat-cepatlah buat macam tahan air tersebut kan, susun batu ataupun apa-apa saja. Okey, sampailah dia menjadi sebuah telaga. Okey, ketika membuat sekatan untuk air tersebut masa waktu tu, okey, mulut Siti Hajar ni mengatakan Zamzam. Faham tak? Okey, Zamzam. Okey, Zamzam tu bermaksud bertakunglah. Okey, bertakunglah air tersebut lah. Okey, air Zamzam tersebut. Sebab itu sekarang kita panggil air Zamzam. Okey, dan di situlah sebenarnya telaga Zamzam mula tercipta. Okey, dan berkenaan dengan kisah Siti Hajar ulang-alik daripada Bukit Safa ke Marwah tersebut, itulah satu peristiwa yang menjadikan sekarang dalam rukun haji kita ada sa'i. Okay, itulah dia punya kesinambungan kenapa kita dalam rukun haji ada sa'i. Okay, alright. Jadi berkenaan dengan air Zamzam tadi, Siti Hajar tak nak air tu mengalir dengan kuat. Jadi Siti Hajar sumbat balik lubang-lubang air Zamzam tersebut dengan something lah, okay, supaya air tu tak keluar terlalu banyak, okay, supaya dapat dikepung air tersebut. Tak adalah nanti apa, kalau Siti Hajar tak buat perkara tersebut, sebenarnya nanti di tanah Arab tu sebenarnya boleh ada sungai tau. Okay, boleh ada sungai yang sangat banyak ataupun beberapa sungai boleh tercipta, okay, pada waktu tu. Okay, jadi setelah beberapa lama terbentuklah telaga Zamzam di tempat yang tandus dan kering kontang itu tanpa disangka-sangka. Okay, jadi lama-lama adalah seorang lelaki yang datang untuk mencari unta dia yang hilang. Seorang lelaki ni dicari unta di kat kawasan situ dan dia hairan. Okay, dia lihat ada air dekat tempat tersebut. Dan Siti Hajar pun jelaskanlah kepada dia apa yang berlaku, macam mana boleh adanya air dekat tempat tersebut. Okay, dan ada riwayat yang lain mengatakan setelah adanya air di Mekah itu, mulalah burung-burung
di angkasa berlegaran di atas Telaga Zamzam. Okey, apabila para musafir lihat ada burung, okey. Bila musafir lihat ada burung berpusing-pusing di tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail tu, jadi mereka pun tahulah tempat tu pastinya ada air. Okey, maka datanglah mereka ke sana dan membina penempatan di sana setelah mendapat keizinan daripada Siti Hajar. Okey, sebab kat sana sesampainya Siti Hajar di sana, mereka sahaja, dia dan anaknya sahaja yang ada di situ. Okey, tak ada orang lain sebab tempat tu memang tak pernah dibuat penempatan, tak ada air, punca air dan sebagainya tak ada. Okey, dan akhirnya setelah peristiwa ni berlaku, orang mula menempati kawasan tersebut. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi hari ni sampai situ saja kisah sirah yang saya ceritakan untuk anda berkenaan dengan kisah Nabi Ismail AS yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Okay, yang mana kita tahu dia merupakan anak kepada isteri kedua Nabi Ibrahim AS. Ibunya bernama Siti Hajar. Okay, anda dah tahu macam mana kisahnya dan apa kaitannya dengan rukun haji. Macam mana nak cakap? Okay, macam mana peristiwa tu boleh berkait dengan rukun haji yang sekarang kita perlu buat, iaitu ke Safa dan ke Marwah sebanyak 7 kali berulang-ulang tu kan. Okay, semua yang terjadi sebenarnya ada sebab. Okay, kita sebenarnya kena banyak membaca. Okay, sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu, jadi kita kena tambahkan ilmu kita. Okay, saya harap sangat untuk anda semua masa-masa PKP ni anda bolehlah luangkan masa anda cari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okay, sangat-sangat berharga sebenarnya masa kita sekarang ni. Okay, untuk kita tambah banyak lagi ilmu. Okay, bukan anda saja, saya pun banyak lagi ilmu yang saya tak ada dan saya kena cukupkan diri saya. Waalaikumsalam, selamat petang. Hai, Ija dari TikTok. Okay, insyaAllah, terima kasih masuk. Okay, boleh tak cerita pasal Israel sekarang ni? Pasal Israel, saya tak berani nak cakap pasal Israel, tapi kita sebaiknya doa yang terbaik untuk saudara kita di Palestin. Okay, doakan yang terbaik untuk diorang lah. Okay, kalau saya tak cakap pasal Israel, saya akan marah, sangat-sangat marah. Okay, dan kita berhak untuk marah tentang perkara yang berlaku ni lah. Okay, lebih-lebih lagi bila dia berkait dengan keganasan yang orang kata macam saya nak cakap dia pun saya geram tau. Saya geram. Sebab tu saya tak boleh nak cakap pasal benda ni. Tapi saya sebagai seorang Muslim, seorang Islam yang bersaudara, even kita bukannya satu negara sekalipun, kita boleh rasa geram kan. Saya tak boleh nak cakap pasal benda sebab saya rasa sangat-sangat marah. Waalaikumsalam. Islam memang tak ajar kita marah. Macam mana? Faham tak? Kita marah untuk perbuatan yang tak baik. Okay, menidakkan perkara tersebut. Faham tak? Okay, itulah yang saya maksudkan. Kita marah untuk perkara yang tak baik, bukan marah untuk perkara yang betul. Faham tak? Okay, sama-sama Kak Masita. Alhamdulillah, best Saya risau je macam penyampaian saya kurang jelas untuk anda semua. Tapi tak apa, insya-Allah kalau anda rasa ada kekurangan daripada segi penyampaian saya, anda boleh ajukan kepada saya lah. Okey, sebab saya pun banyak lagi kekurangan. Anda boleh je bagi suggestion untuk saya dan sebagainya. Okey, Kristina tu maksud dia apa? Okey, Kristina maksud dia keadilan. Kalau tak silap saya lah. Betul-betul, keadilan tak silap saya. Sebab Aisyah, nama saya Nur Aisyah Kristina. Jadi kalau tak silap saya lah, antara kebahagiaan ataupun keadilan. Hamas ni kelaskan sebagai pengganas ke? Tidak. Bagi saya Hamas bukan pengganas. Mereka pembela. Okay, alright. Semua tim kita dah balik. Kita orang sekarang tengah bekerja untuk something yang sangat banyak. Okay, insyaAllah
Kita akan sambung lagi esok. Okay, kita akan buat live juga esok. Boleh ajar tak macam mana nak berjaya macam Datin. Kalau nak berjaya macam Datin, kena rajin. Setiap apa yang saya nampak daripada Datin ni, dia rajin. Okay, kalau penat boleh penat, tapi jangan berhenti. Cuba untuk lawan penat tu. Itu tips ataupun itu apa yang saya nampak sendirilah daripada Datin. Kalau nak berjaya, kena rajin. Kena push diri lah, macam tu. Okay, alright, alhamdulillah kita dah ada pun orang yang dekat TikTok yang aktif dalam live. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan anda semua. Okay, jadi hari ni sampai situ sahaja. Apa lagi nak tanya Aisyah? Okay, saya bukan ustazah tau sebenarnya. Jadi saya nak cakap dengan anda semua, apa yang saya boleh kongsi kepada anda, saya kongsi. Saya tak boleh nak mengupas lebih berkenaan dengan soal-soal agama ni. Okay, sebab saya bukanlah orang yang faqih dalam ilmu-ilmu agama. Cuma saya dalam ilmu-ilmu agama ni saya perlu tahu je. Okay, saya perlu tahu semua penting untuk kita kena belajar sebenarnya. Tapi untuk saya ajar kepada anda, untuk saya terangkan kepada anda, saya tak berani sebab saya bukan ustazah. Saya minta maaf. Sama-sama Aiman Razik. Okay, jadi itu saja untuk hari ni. Kawan-kawan dan tim-tim yang lain pun tengah kelam kabut berkemas. Doakan kami, saya doakan anda semua semoga dalam keadaan yang baik. Jangan keluar rumah untuk perkara yang tak perlu. Jaga diri anda semua, jaga family, jangan ke mana-mana. Stay at home, stay safe. InsyaAllah semoga Allah lindungi kita. Banyakkan berdoa, banyakkan amal ibadat sepanjang kita PKP ni. Masa kita banyak. Okay, doakan saya jadi anak solehah dan sebagainya. Semoga saya dapat beri yang terbaik untuk ummah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak anda semua. Akak jual Quran ke? Kami jual Quran. Okay, Arayan Hijrah jual Quran. Okay, anda boleh tengok dekat IG, dekat kita punya wall ni, anda boleh tengok kita jual macam-macam jenis Quran. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk anda semua. Okay, saya rasa macam nak tutup banyak kali dah ni. Okay, jadi saya akan tutup. Terima kasih untuk anda semua. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita sudahi kita punya perkongsian berkaitan dengan tasbih istighfar dan surah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhir insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini. Untuk anda yang baru masuk, anda boleh tengok balik IGTV kita lepas ni. Okey, sama-sama. Terima kasih juga untuk anda yang mendengar dan menonton. Sama-sama. Aiko. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Doakan kami semua, tim Arayan, dan insya-Allah kami akan doakan anda semua yang terbaik. Semoga dilindungi selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.